Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama dalam segmen Tafaqquh fid Din dalam kitab Risalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita sedang bincangkan kitab yang pertama, iaitu Matan Ummul Barahin, yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin biqira'atih. Dan alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 12. Dan dalam pengajian yang lalu kita dah bincangkan tentang ta'rif an-nafsiyah, iaitu ciri-ciri asas bagi sesuatu zat. Dan kita juga telah membincangkan as-salbiyah, yang bermaksud sifat-sifat yang berbentuk penafian, yang menafikan perkara yang tidak layak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dah membincangkan tentang sifat al-ma'ani, iaitu sifat yang merujuk kepada sifat-sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan sambunglah teks pengajian Imam Sanusi radhiyallahu anhu dalam muka surat 12. Jadi sebelum kita membincangkan, kita baca dahulu teks tersebut untuk mengambil keberkatan daripada penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qudrat artinya kuasa, Al-Iradatu artinya kehendak. Kedua-dua sifat ini berhubung, At-Ta'alluq, dengan segala benda-benda harus, iaitu perkara yang kewujudan dan ketiadaannya boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Kemudian yang ketiga ialah sifat al-ilmu, artinya pengetahuan. Sifat ini berhubung dengan segala perkara, iaitu wajib, mustahil dan harus. Yang keempat, al-hayat, artinya hidup. Sifat ini tidak berhubung dengan sesuatu apa pun. Kelima, as-sama', artinya pendengaran. Keenam, al-basar, artinya penglihatan. Kedua-dua sifat ini berhubung dengan benda-benda yang wujud saja. Betul, dalam muka surat sebelahnya, muka surat 13, al-kalam, yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Sifat ini berhubung dengan perkara yang sama seperti sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perbahasan sifat ma'ani, pertama sekali kita telah membincangkan tentang definisi al-ma'ani, iaitu sifat-sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita dah bincangkan tentang penterjemahan lafaz-lafaz tersebut. Kita maklum setiap lafaz, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, lafaz-lafaz ini ialah kata nama yang merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin menterjemahkannya ke dalam bahasa Malaysia, maka hendaklah kita menggunakan lafaz-lafaz di dalam bahasa Malaysia yang menunjuk kepada kata nama. Jadi kita cuba elakkan lafaz-lafaz yang merujuk kepada kata kerja, seperti mendengar ataupun melihat. Kerana kedua-dua lafaz tersebut di dalam bahasa Malaysia, dia merujuk kepada perbuatan seseorang yang sedang melihat dan perbuatan seseorang yang sedang mendengar. Maka apabila kita ingin menterjemahkan sama', maka kita carilah lafaz yang merujuk kepada kata nama seperti pendengaran. Begitu juga sifat al-basar, kerana kita cari lafaz yang merujuk kepada kata nama bagi sifat Allah Subhanahu wa taala seperti penglihatan. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu perbahasan yang diistilahkan sebagai at-ta'alluq bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz at-ta'alluq ialah lafaz Arab. Dan sekiranya kita ingin menterjemahkannya, kita boleh menterjemahkan lafaz ta'alluq tersebut dengan perkataan hubungan.
Jadi sebagai contohnya, apabila kita ingin memahami perbahasan ta'alluq tersebut, maka kita lihatlah kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada manusia sifat penglihatan ataupun sifat pendengaran. Dan apabila kita maklum yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita pendengaran, maka kita dapat melihat sifat pendengaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada manusia. Dia mempunyai hubungan dengan suara. Maksudnya sifat pendengaran dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia tadi dapat mendengar suara dan menyampaikan maklumat kepada pemilik pendengaran tersebut. Jadi begitu juga dengan penglihatan. Kan, manusia dikurniakan dengan sifat penglihatan. Jadi penglihatan manusia dengan mata kasarnya berhubung dengan objek-objek yang kasar yang boleh dilihat. Jadi pada manusia itu sendiri, kita maklum bahawa pendengaran mempunyai hubungan dengan suara. Penglihatan mempunyai hubungan dengan objek-objek yang kasar. Tidak objek-objek yang tidaklah makhluk ataupun objek yang halus seperti jin, malaikat yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi di dalam bahasa Malaysia, sekiranya kita ingin menerangkan perkara tersebut, kita kata pendengaran saya berhubung ataupun mempunyai hubungan dengan suara-suara yang boleh didengari. Begitu juga penglihatan saya kan mempunyai hubungan dengan objek-objek kasar yang boleh dilihat oleh mata manusia. Jadi perkara tersebut mudah difahami. Dan perkara tersebut senang sekiranya kita dapat memahaminya pada diri kita sendiri. Tetapi ayat tersebut ataupun kenyataan tadi, sekiranya diubah ke dalam bahasa Arab, maka kita akan menyatakan bahawa pendengaran saya berhubung ataupun berta'alluq ataupun mempunyai hubungan dengan suara. Dan begitu juga kita kata penglihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita mempunyai hubungan ataupun dia panggil berta'alluq ataupun at-ta'alluq, mempunyai kaitan dengan objek-objek kasar yang boleh dilihat. Jadi begitulah juga apabila kita tadi ingin membincangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama tauhid radhiyallahu anhum ingin menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut dengan amat terperinci. Cuma mereka sendiri menyatakan di dalam kitab mereka bahawa pengetahuan tentang hubungan sifat ialah pengetahuan yang dihukumkan fardu kifayah. Sekiranya kita tidak mengetahuinya, maka tidak dihukumkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam ialah beriktikad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kudrat. Beriktikad yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Adapun pembahasan yang terperinci tentang hubungan sifat-sifat tersebut ataupun tentang ta'alluq setiap sifat-sifat ma'ani tadi, maka pengetahuan tadi mestilah diketahui oleh segelintir umat Islam untuk mendukung fardu kifayah, untuk memelihara kan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan untuk menerangkan kepada masyarakat awam sekiranya ada kekeliruan ataupun sekiranya ada persoalan. Jadi dia bukanlah satu kewajipan atas setiap individu, bahkan dia dihukumkan sebagai fardu kifayah yang mesti dipelajari oleh sekumpulan umat Islam untuk memelihara akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi setelah kita memahami perbahasan ta'alluq tadi ataupun hubungan sifat sebagaimana yang dapat difahami pada manusia, maka apabila kita membincangkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penulis iaitu Imam Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barahin menerangkan tentang hubungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ma'ani yang 7 tadi. Sebagai contohnya kita ambil sifat yang kelima dan keenam, iaitu sifat sama' dan basar. Jadi Imam Sanusi radhiyallahu anhu dia berkata, kedua-dua sifat ini, iaitu sifat pendengaran dan sifat penglihatan, kedua-dua sifat ini
berhubung dengan benda-benda yang wujud sahaja. Maksudnya apabila kita maklum Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia, apabila kita maklum Allah Subhanahu wa taala juga dirinya ialah zat yang wujud, maka sifat basar, penglihatan Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkan segala benda yang wujud, akan berhubung dengan segala benda yang wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menzahirkan segala yang wujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipanggil sebagai hubungan. Maksudnya sekiranya kita tanya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahawa innallaha sami'un basir, bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dalam ilmu tauhid dia akan menyatakan apakah perkara yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perkara yang mempunyai hubungan dengan sifat basar Allah Subhanahu wa taala, sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sanusi menyatakan bahawa sifat basar dan sama Allah Subhanahu wa taala mempunyai hubungan, maksudnya berta'alluq, maksudnya berkaitan dengan segala benda-benda yang wujud yang diciptakan oleh Allah, dan begitu juga dia tadi mempunyai hubungan, dia tadi menyerlahkan dan dia tadi berta'alluq dengan zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi faedah yang amat penting apabila kita mempelajari tentang sifat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita membincangkan tentang hubungan tadi, tentang ta'alluq sifat-sifat tersebut, maka hendaklah kita menyedari bahawa apabila Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sifat basar Allah Subhanahu wa taala, sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai hubungan dengan segala benda yang wujud, maka hendaklah kita mengetahui bahawa kita manusia yang mempunyai kesedaran diri tadi, yang mempunyai nama-nama khas yang tertentu, kan, maka kita tadi diistilahkan juga ataupun dihukumkan oleh ulama ahli sunnah sebagai makhluk yang wujud. Kan, apabila kita tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihukumkan sebagai makhluk yang wujud. Maka disebabkan kita manusia, kan, yang Allah Taala kurniakan tangan, Allah Taala kurniakan kepala, badan, jasad dan sebagainya, apabila kita dihukumkan sebagai satu makhluk yang wujud, maka hendaklah kita meyakini bahawa sifat basar Allah Subhanahu wa taala mempunyai hubungan dengan diri kita sentiasa, kan, bermula daripada kita diciptakan sehinggalah selama-lamanya. Jadi maksudnya di situ, kan, hendaklah manusia tadi sentiasa menyedari bahawa sifat basar Allah Subhanahu wa taala sentiasa berhubungan, sentiasa mempunyai hubungan, sentiasa bertakluk, sentiasa mempunyai kaitan dengan dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu kita akan merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat manusia. Maka dengan itu kita akan dapat merasakan bahawa setiap gerak-geri, di mana saja kita duduk, di tempat yang ada manusia ataupun di tempat yang tiada manusia, kan, di tengah-tengah masyarakat ataupun secara bersendirian, dengan kita mempelajari ilmu tauhid dan dengan kita tidak mengetahui ta'alluq ataupun hubungan sifat basar Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita di mana saja kita berada. Maka itu salah satu pemahaman yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril alaihi salam bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi berkata, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maksudnya fa illam takun tarahu, sekiranya kamu masih belum dibersihkan lagi hatinya, sekiranya mata hati kamu masih belum terbuka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu meyakini, maka hendaklah kamu beriktikad, hendaklah kamu sentiasa mengetahui bahawa fa innahu yaraka, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang kepada kamu. Jadi itu faedah yang amat penting apabila umat Islam mendalami ilmu tauhid, dan apabila mereka tadi mengetahui dan sentiasa merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memandang kepada dirinya, maka itu akan menimbulkan rasa bersungguh-sungguh untuk beribadat, kan, keikhlasan dalam melaksanakan ibadat, kesungguhan dan ketekunan dalam melakukan sesuatu ibadat, kerana kita mengetahui Raja yang mencipta kita, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang kita sembah setiap hari,
sentiasa melihat apa saja aktiviti yang kita buat. Maka oleh sebab itu, sekiranya kita tadi lupakan perkara tersebut, ataupun kita tidak mengingati, ataupun kita mengabaikan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebab utama manusia terjebak ke dalam maksiat. Kan itulah sebab utama manusia tadi melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memandang kepada dirinya. Cuma ingatan tadi, ingatan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada manusia, ingatan tadilah yang perlu dipupuk di dalam hati manusia dengan pembersihan rohaninya, agar dia sentiasa dapat melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepadanya di mana saja dia berada. Jadi itu ta'aluk bagi sifat al-basar. Maksudnya penulis memberitahu, Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hubungan dengan setiap yang wujud, setiap masa, sepanjang masa kewujudan makhluk tadi. Jadi sekiranya kita maklum bahawa kita telah diciptakan 50 tahun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepanjang 50 tahun tadi, basar Allah Subhanahu Wa Taala bertakluk ataupun berhubungan dengan diri kita. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa memandang. Tiada ada satu benda pun, kan, tidak terdapat satu benda pun yang gaib ataupun yang terselindung daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitu juga apabila penulis membincangkan tentang sifat hayat. Hayat ialah salah satu sifat ataupun satu-satunya sifat daripada ketujuh-tujuh sifat ma'ani yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang lain. Maksudnya sifat hayat ialah sifat hidup Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak mempunyai hubungan dengan perkara-perkara luaran yang lain. Dan kita kembali kepada sifat ilmu. Dan kita maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tadi mempunyai sifat pengetahuan. Dan dalam Imam Sanusi menyatakan bahawa sifat ini, iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bertakluk ataupun berhubung dengan segala perkara, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib. Kan perkara-perkara mustahil yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga ialah perkara harus, iaitu alam semesta. Jadi sekarang ni kita hendaklah mengetahui melalui kenyataan imam tadi, kan, melalui kenyataan Imam Sanusi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui gerak-geri manusia, sentiasa mengetahui zahir dan batin manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Allahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui dengan makhluk ataupun dengan apa yang mereka katakan di dalam hati manusia. Jadi sekarang apabila kita telah mengetahui bahawa sifat ilmu Allah bertakluk ataupun berhubungan dengan segala makhluk yang baharu tadi, maka hendaklah kita mengambil sedikit perhatian terhadap perbuatan yang zahir yang kita lakukan sehari-harian. Adakah perbuatan tersebut bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah mengetahui, dan Allah mengetahui perbuatan tersebut betul ataupun salah. Dan Allah mengetahui juga yang paling penting sekali yang perlu difikirkan oleh umat Islam ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita. Maksudnya apabila kita tadi bercakap di lidah, maka akan melahirkan suara, dan suara tersebut didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila membincangkan perkara di dalam hati manusia, maka Allah menggunakan sifat ilmu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui kan dengan apa yang berada di dalam hati manusia. Jadi oleh sebab itu, setelah kita tadi umat Islam berusaha menjauhkan dosa-dosa yang zahir, kita berusaha mengelakkan diri kita daripada terjebak ke dalam zina, kan, kita berusaha mengelakkan diri kita daripada meminum arak, kita berusaha untuk mengelakkan diri kita daripada mencuri, membunuh manusia, kan, melakukan dosa-dosa, menyembah berhala dan sebagainya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menyelamatkan zahir kita daripada dosa. Cuma sekarang apabila kita membincangkan sifat ilmu, maka satu perkara lagi yang amat penting ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang tersirat di dalam hati manusia.
Sebagai contohnya sifat kesombongan, ataupun sifat takabur, ataupun sifat al-kibr. Jadi sifat takabur ni, ataupun menghina manusia, ataupun menolak kebenaran, ataupun merendah-rendahkan hukum, ataupun tidak menerima hakikat yang dinyatakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka itu ialah perkara yang tersirat di dalam hati manusia, merendahkan manusia. Maka hendaklah kita mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita, walaupun tak pernah kita nyatakan kepada manusia, walaupun tak pernah kita zahirkan di lidah, walaupun tak pernah kita zahirkan dalam bentuk perbuatan, hendaklah kita meyakini bahawa Allah mengetahui dosa di dalam hati manusia. Dan sebagai contoh yang lain lagi ialah hubbud dunia, mencintai dunia. Maksudnya keinginan kita dalam mendapatkan tempat, pangkat, kebesaran, kemasyhuran, kemuliaan, kemegahan di sisi manusia. Itu diistilahkan sebagai hubbud dunia wa hubbul jah, kan mencintai dunia dan mencintai kemegahan di sisi manusia, suka dengan pujian manusia, takut dengan celaan dan kritikan manusia. Maka perkara itu semua duduk di dalam hati, dan hendaklah kita mengetahui bahawa perkara tersebut ialah dosa. Maka apabila perkara tadi dosa dihukumkan sebagai salah satu perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Maka apabila kita tukar kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecintaan dunia, maka hukumnya ialah berdosalah manusia tersebut. Dan itulah salah satu penyakit yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai al-wahan, maksudnya mencintai dunia. Jadi persoalan sekarang, mencintai dunia ialah sifat yang berada di dalam hati manusia. Kan, dari maka oleh sebab itu, apabila kita membincangkan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, penulis menyatakan bahawa ilmu Allah berhubung, ilmu Allah bertakluk dengan perkara-perkara yang baharu. Perkara yang baharu itu ialah manusia dan alam semesta, dan Allah telah menaskan secara khusus bahawa Allah telah amat mengetahui apa yang tersirat di dalam hati manusia. Maka hendaklah kita berusaha bertaubat, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita masih lagi mempunyai masalah, atau kita masih lagi mempunyai dosa di dalam hati kita, seperti takabur kan, ataupun seperti ujub kan, ataupun seperti mangga diri, ataupun seperti mencintai dunia tadi. Dan salah satu perkara lagi yang amat penting di dalam hati manusia ialah kelalaian daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena maklum, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan manusia solat, dan solat terzahir di jasad manusia. Tapi kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsira. Dan Imam Qurtubi radhiyallahu anhu, apabila dia mensyarahkan lafaz zikir, dia mengatakan bahawa zikir apabila diitlakkan ataupun apabila digunakan lafaz tersebut daripada segi asal penggunaan, dia bermaksud ingatan hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ayat di dalam Al-Quran mengarahkan manusia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat yang mengarahkan manusia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman Allah Ta'ala, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hendaklah mengingati Allah, berdiri, duduk, baring dan sebagainya. Dan hendaklah mereka tadi mengingati Allah dengan sebanyak-banyak ingatan. Maka apabila kita lupa, maka apabila kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hati kita, maka itu diistilahkan sebagai satu dosa. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang menaskan di dalam Al-Quran, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu menjadi manusia yang lalai. Maksudnya, hendaklah kamu mengelakkan diri kamu daripada tergolong dari kalangan manusia yang lalai, daripada kalangan manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila manusia tadi lalai, semenjak daripada kita balik, kan, sampailah umur kita berapa tahun sekalipun, sekiranya hati kita masih lalai daripada Allah, tiada ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hati manusia, maka ketahuilah kita tadi berada di dalam dosa. Dan yang paling ditakuti sekali, dan yang paling perlu diiktikadkan oleh setiap umat Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana ditulis oleh Imam Sanusi, bertakluk ataupun berhubungan dengan kita, makhluk yang baharu tadi. Dan Allah Ta'ala menaskan di dalam Al-Quran bahawa dia bukan saja mengetahui zahir jasad manusia,
Kan dia bukan hanya melihat pergerakan kita, perjalanan, duduk, baring dan sebagainya. Bahkan Allah menaskan bahawa dia tadi mengetahui dengan apa yang tersirat di dalam hati manusia. Jadi bayangkanlah sekiranya kita tadi lalai. Bayangkanlah sekiranya kita tidak mengingati Allah selama-lama ataupun sepanjang-panjang ni di dalam hidup kita, maka Allah kan dengan sifat ilmunya mengetahui bahawa hamba-Ku ini tidak mentaatiku. Hamba-Ku ini menderhakaiku. Hamba-Ku ini mengabaikan arahanku. Mengapakah hamba-Ku ini semata-mata solat? Tapi apabila daku mengarahkan agar dia mengingatiku, lalu hamba ini mengabaikannya. Dan kita perlu amat takut kerana Allah mengetahui isi hati manusia. Kan Allah Ta'ala mewajibkan, mengarahkan kita supaya ingat. Kan ingatan ialah aktiviti yang berlaku di dalam hati manusia. Tetapi sekiranya hati kita lalai, hati kita tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka nas di dalam Al-Quran menyatakan bahawa perkara tersebut ialah haram. Perkara tersebut ialah satu dosa. Allah Ta'ala berkata, jangan kamu dari kalangan manusia yang lalai, maka itu ialah dosa yang batin yang tersirat di dalam hati manusia. Maka kita mengetahui bahawa Allah mengetahui bahawa kita tadi berdosa, kan, bahawa kita tadi lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah disyariatkan istighfar, kan, diarahkan manusia memohon ampun, kan, setiap hari 100 kali, kerana kita tak terlepas daripada dosa. Dan yang paling ditakuti sekali ialah dosa kelalaian hati kita daripada mengingati Allah. Dan hendaklah kita mengetahui bahawa Allah dengan sifat ilmunya bertakluk dengan apa yang tersirat di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membentangkannya di akhirat. Dan amat kita malu dan amatlah kita takut kan sekiranya di akhirat Allah Ta'ala membentangkan kitab amalan kita, dan kita lihat di dalam kitab amalan tadi dosa-dosa yang dilakukan di dalam hati manusia, dosa-dosa yang tidak kita sedari, dosa-dosa yang tidak kita pedulikan di dunia. Tapi dengan sebab Allah Maha mengetahui dan ilmu Allah bertakluk dengan zahir dan batin manusia, maka Allah Ta'ala akan mendedahkannya di akhirat. Jadi sebab itulah kita tadi sentiasa perlu memohon ampun kan, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diampunkan dosa-dosa yang zahir yang dapat kita lihat, dan yang paling ditakuti ialah dosa batin di dalam hati kita yang tidak kita ketahui, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahuinya. Maka oleh sebab itulah Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa sesiapa yang tidak mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hatinya, sesiapa yang tidak berusaha kan, untuk membersihkan hatinya semasa di dunia, maka ketahuilah bahawa orang tersebut akan meninggal dunia dalam membawa dosa besar padahal dia tidak menyedarinya. Jadi itulah yang amat kita takut kan, itulah yang amat kita perlu ambil perhatian bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukanlah semata-mata mengetahui bilangan hujan, kan, bilangan titik air, kan, bilangan ikan-ikan di laut. Itu semestinya Allah Ta'ala mengetahui. Tapi yang paling penting, Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersirat di dalam hati manusia. Itulah yang perlu kita fikirkan ataupun kita usahakan setelah kita beriktikad sebentar tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat basar ni, dia sentiasa melihat kepada perbuatan manusia. Kan, dia sentiasa melihat gerak-geri manusia. Dan apabila kita bincangkan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita lebih takut kan, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan saja melihat zahir manusia, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui isi hati manusia. Apakah yang tersirat di dalam hati manusia, apakah yang dikatakan di dalam hati manusia. Dan sebagai penutupnya, arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah agar manusia tadi menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan ikhlas. Dan ikhlas sebagaimana kita dah maklum ialah sifat yang berada di hati manusia. Jadi begitulah juga sekiranya kita masih belum dikurniakan dengan keikhlasan daripada Allah, selagi kita belum mencapai keikhlasan, ketahuilah bahawa kita tadi masih lagi belum menyempurnakan arahan, dan kita masih lagi dihukumkan berdosa, kerana lawan daripada ikhlas ialah riak. Kan, jadi selagi mana manusia belum dikurniakan dengan keikhlasan, maka manusia tadi dihukumkan berada di dalam riak. Dan riak kan ialah dosa yang berada di dalam hati manusia, dan kita mengetahui dan kita amat meyakini bahawa Allah Ta'ala tadi dengan sifat ilmunya mengetahui isi hati manusia. Maka daripada sifat ilmu dan sifat basar dan perbahasan tentang ta'aluk tadi, perbahasan tentang hubungan sifat-sifat Allah tadi, moga-moga kita tadi dapat lebih merasakan, moga-moga kita dapat lebih takut kan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
kerana mengetahui setiap gerak-gerik, melihat gerak-geri kita setiap masa, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kan isi hati manusia, dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar membersihkan hati kita, dan kita mohon daripada Allah agar menghapuskan ataupun memadamkan dosa-dosa batin, kan dosa-dosa yang berada di dalam hati kita, kerana Allah Taala dialah yang mengetahui kan dosa-dosa tersebut, dan dia jugalah mengetahui ubat ataupun cara kan untuk kita tadi membersihkan hati tersebut, dan kita mohon dari bantuan kan sepenuhnya daripada Allah, kerana dialah yang menguji manusia dengan sesuatu penyakit, dan dia jugalah yang boleh membantu manusia untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan tujuan Allah Ta'ala zahirkan sedemikian, kan meletakkan penyakit-penyakit kepada manusia, penyakit zahir dan penyakit rohani, agar manusia tadi kembali kepada Allah, kan agar manusia tadi sentiasa memohon daripada Allah, agar manusia tadi sentiasa menyedari bahawa Allah tadilah yang berkuasa, dialah yang melihat, kan dialah yang mendengar. Maka apabila kita sentiasa di dalam ingatan tersebut, maka tiada tempat untuk kita meminta pertolongan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita sentiasa merayu daripada Allah, wahai Allah Taala, sembuhkanlah hatiku, wahai Allah Taala, kan bersihkanlah hatiku, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, ampunlah dosa-dosa di dalam hatiku, maka itulah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hambanya merendah diri di hadapan Allah, kan hambanya merayu memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab kita tadi merayu dan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kan Allah Taala akan memperkenankan permohonan kita, akan membersihkan hati kita. Moga-moga kita dapat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Taala firman, illa man atallaha biqalbin salim, kan manusia yang tidak manusia yang ramai di kalangan manusia yang datang pada hari akhirat tidak dapat manfaat daripada harta dan anak-anak bininya, melainkan manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang bersih kan daripada penyakit-penyakitnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha melihat, maka kita mohon daripada Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha melihat dan Maha berkuasa untuk menyembuhkan penyakit kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kurniaan tersebut kepada kita sebelum kita menghadapnya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.